Soal ini Imam An-Nawawi, Alhamdulillah, nampaknya Imam An-Nawawi kembali terkenal. Kembali terkenal sebab apa? Sebab Kementerian Pendidikan baru saja melancarkan modul kan Matan Al-Arba'in, koleksi hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Walaupun dia kata Matan Al-Arba'in hadis 40, tapi dalam tu ada 42 hadis. Ya, jadi Imam Nawawi ni kembali famous lah sebab seluruh Malaysia sekarang ni sudah pun mula melaksanakan pengajian Matan Arba'in. Saya percaya bahawa semua dah khatam lah Matan Arba'in. Tapi Matan Arba'in ni basic. Kita yang kitab yang agak tinggi sedikit, kitab Riyadhus Salihin. Ini kitab-kitab yang lebih tinggi, namun kita ini sesuai untuk dibacakan kepada umum. Okay, Alhamdulillah. Jadi seterusnya kita akan terus kepada bab 20. Bab 20 ni bab yang sangat menarik. Sebab Imam An-Nawawi memulakan dengan petikan ayat Al-Quran yang menyentuh perkataan ud'u, ya, ud'u ila rabbik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ia sangat menarik kerana Imam An-Nawawi memulakan dengan menyentuh beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan perkataan ud'u, mengajak, ya. Jadi dakwah, ya. Kemudian kemudian Imam An-Nawawi memilih beberapa hadis yang menceritakan tentang kelebihan untuk kita mengajak, menyeru, berdakwah lah, ya, berdakwah. Jadi yang menariknya apabila saya melihat membaca beberapa kitab dan menunjuk tafsir-tafsir Al-Quran, saya sangat teruja untuk melihat ayat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam surah An-Nahl ayat 125 ni, ya. Surah An-Nahl 125 ni, saya pun berfikir dan cuba untuk melihat mengapa Imam An-Nawawi memilih ayat ini dan terus mengaitkan dengan beberapa hadis yang menceritakan tentang kelebihan untuk kita mengajak kepada kebaikan, ya. Jadi tajuk ni lah menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada jalan petunjuk atau kesesatan, ya. Jadi surah An-Nahl ayat 125 ini, apabila kita buka kitab tafsir, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin, ya. Jadi ayat ni surah An-Nahl ayat 125 yang famous lah. Dia para asatizah ni kalau cerita pasal dakwah, inilah cara dia. Inilah ayat yang famous lah, ayat famous, Namun begitu, saya melihat kepada penggunaan perkataan-perkataan di dalam surah ini, di dalam ayat ini, ya, bahawa ayat ini diturunkan asbabun nuzul itu ada 3 asbabun nuzul. Kalau kitab dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir oleh Quraisy Shihab, dan ini semua adalah tafsir-tafsir yang hebat lah, tafsir. Dan saya ingin galakkan kepada tuan-tuan semua, selalu kita baca tafsir-tafsir yang dikarang oleh imam-imam ataupun ahli tafsir Arab, Imam Said Qutub, Wabah Zuhaili, ada Tantawi dan banyaklah Al-Qurtubi. Saya ingin galakkan kepada semua untuk kita ada tafsir yang ditafsirkan, dikarang oleh ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Kerana apa? Kerana pentafsiran itu sudah pasti contoh-contoh dan kefahaman itu sesuai dengan situasi dan realiti ada hari ini. Jadi saya galakkan kepada semua untuk memiliki tafsir Hamka sekurang-kurangnya, ya. Ada di rumah ada 30 juzuk tafsir Hamka yang ada dijual. Kalau boleh dibacakan dan tazkirahkan bersama dengan isteri, dengan suami dan anak-anak. Ini merupakan perkara yang sangat baik kerana pentafsiran yang dibawa oleh Hamka itu sangat sesuai dengan konteks Nusantara, ya, Nusantara. Contoh-contoh dia pun contoh-contoh Nusantara. Jadi senang nak faham. Ada satu lagi tafsir iaitu oleh Quraisy Shihab yang masih hidup lagi, ulama Indonesia yang hebat, ya. Okey. Yang pertama, ayat ini diturunkan, ada yang meriwayatkan bahawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah.
dan pengajaran yang baik. Jadi ayat ini diturunkan yang pertama setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, Rasulullah lihat bahawa 70, lebih kurang 7, ada yang kata 64, ada yang kata 70 para sahabat yang wafatlah, yang meninggal. Kerana apa? Kerana perang Uhud banyak kecederaan ya. Jadi ianya membimbangkan Rasulullah SAW, what next? Kita dah banyak peperangan ni, perang Badar, perang Uhud kan, what next? Maka diturunkan ayat ini supaya memohon, memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk change the strategy, ataupun untuk ubah paradigma untuk kita berdakwah. Okay, perang-perang. Maka di dalam ini Allah SWT menurunkan tiga cara. Selain daripada peperangan, ada tiga cara untuk berdakwah. Jadi itu yang pertama. Sehingga kan dalam perang Uhud tu yang paling menyedihkan Rasulullah SAW apabila Sayyidina Hamzah lah, kan? Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb setelah diupah oleh Hindun dan dan orang Quraisy. Asbab nuzul yang kedua dia kata turun ketika Fathu Makkah. Apabila Rasulullah SAW apabila ingin menunaikan haji dan Fathu Makkah, maka diturunkan ayat ini. Maknanya setelah dibuka kota Mekah tu, diturunkan ayat ini, maka Rasulullah, kalau kita dah tu, cukuplah kita nak berdakwah ni, kita kena berhikmah, kita kena wal mau'izatul hasanah, kita kena wajadilhum billati hiya ahsan. Ini cara-cara dia untuk kita berdakwah selepas apa yang ni. Ada juga yang kata diturunkan di Mekah, kerana ini adalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl lah ayat Mekah. Namun begitu, pendapat yang paling kuat adalah ayat ini diturunkan setelah perang Uhud lah. Setelah perang Uhud, apabila Rasulullah SAW melihat ramai para sahabat yang meninggal dunia ataupun wafat lah. Alhamdulillah. Itu sedikit maklum tentang asbabun nuzul. Jadi apabila kita melihat kepada ud'u, jadi kalau kita tengok ud'u, dia perkataan da'a yad'u, mengajak, menyeru. Jadi sebenarnya ud'u ini adalah ajakan atau seruan. Namun begitu dalam Al-Quran, kalau kita rujuk kepada dalam keseluruhan Al-Quran ataupun pentafsiran Al-Quran, ayat ataupun perkataan da'a ud'u ini begitu banyak disebut dalam Al-Quran. Banyak disebut dalam Al-Quran. Dan ianya berbeza-beza. Ini yang menarik. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini, Rasulullah Allah SWT berfirman, nak menyeru, begini cara dia. Ada ayat yang lain nak menyuruh orang, nak berdakwah, ada cara dia. Jadi saya rumuskan untuk berdakwah ni ataupun menyeru ni, seruan ni, ada beberapa metod. Ada beberapa metod dia. Ya. Jadi metod yang pertama, ini dalam Al-Quran ya. Dalam metod yang pertama adalah metod dakwah ni. Ya, metod dakwah. Lepas ni kita turun kepada hadis. Macam mana Rasulullah gunakan metod yang mana satu dalam kes ni. Ya. Metod yang pertama, metod yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah tabligh. Iaitu tabligh ni menyampaikan ya. Dan menyampaikan ni adalah tabligh ni, dia lebih menjurus kepada kemahiran komunikasi tau. Kemahiran komunikasi untuk kita menyampaikan ya. Ballighu anni walau ayah, kita menyampaikan. Jadi kemahiran komunikasi maknanya dalam konteks hari ini untuk berdakwah kita mesti menguasai komunikasi. Jadi hari ini saya rasakan bahawa jika kerajaan nak mentadbir dengan baik, walaupun dia bagus, kalau komunikasi tak bagus tak akan dapat. Sama juga semua sekali ya. Yang kedua, itu yang pertama, tabligh. Jadi selalu kita lihat ada jemaah tabligh yang menyampaikan ya, itu merupakan cara dakwah dia. Yang kedua, cara dakwah dia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Iaitu cara dakwah, iaitu kita membuat ma'ruf dan nahi munkar, kita mencegah kemungkaran ya. Dan apa yang ada di sini adalah kita berdakwah dengan tindakan, berdakwah dengan pelaksanaan. Bukan lagi komunikasi je. Kita tunjukkan kita punya akhlak, kita melaksanakan kebaikan. Ini merupakan salah satu dakwah yang sangat-sangat powerful. Kerana ramai orang masuk Islam bukan kerana komunikasi, tetapi kerana akhlak. Kan, kerana akhlak. Ya, kerana akhlak orang Islam, kerana akhlak Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dalam ayatnya ada, iaitu mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ni memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat ya, maka kita beri nasihat.
Mungkin nasihat anak kita, nasihat kepada orang bukan Islam, nasihat kepada saudara-saudara kita, kita memberi nasihat, ya. Nasihat ini dalam bentuk yang pelbagai, ada yang bentuk nasihat yang baik dan sebagainya, ya. Dan apabila kita perbezaan tabligh komunikasi tadi, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga mau'izatul hasanah. Dan para sarjana mengatakan bahawa mau'izatul hasanah ini dia ada elemen nasihat dan elemen counselling. Elemen counselling, iaitu kita menasihat dia, dalam masa sama kita ada empathy dan kita cuba untuk memberikan bimbingan kepada dia. That is mau'izatul hasanah. Ada elemen counselling. Jadi itu teknik yang Rasulullah guna, mau'izatul hasanah, kan? Kemudian teknik yang lain dakwah ni, yang ni Rasulullah SAW guna juga, tabsyir wa tanzir. Iaitu tabsyir ni Rasulullah bagi berita gembira, tanzir ni Rasulullah bagi ancaman, ya, dakwah dia. Jadi kat sini kalau kita tengok dalam konteks dunia hari ini, ya, tanzir dan tabsyir itu adalah motivasi, kan? Kalau kita nak suruh orang tu buat baik, motivasi dia pahala. Okey, pahala satu gunung Uhud, contohlah, kan? Membuat ni jadi pahala. Jadi itu merupakan antara metode dakwah untuk kita masuk Islam, syurga. Masuk, kalau tak buat, neraka, bagi ancaman, kan? Itu merupakan teknik-teknik dakwah. Dan teknik yang seterusnya adalah ta'lim. Yang ini mengajar. Okey, mengajar dan juga tarbiyah. Dia ta'lim dan tarbiyah di dalam Quran, dia ada beza. Ta'lim ni kita mengajar, tetapi tarbiyah ni adalah hari-hari, hari-harian. Kalau kita mengajar je, ta'lim je, tak cukup. Tetapi ada perkataan tarbiyah, itu dia sebut sebagai, apabila seorang guru, dia bukanlah sebagai seorang muallim saja, tetapi dia sebagai seorang murabbi. Tarbiyah, kan, turabi. Jadi kalau kita jadi seorang guru, jadilah seorang murabbi yang bukan hanya mengajar, tetapi juga untuk membentuk peribadi syakhsiah dia, karakter dia. Dan itulah tarbiyah. Okey. Dan yang terakhir, yang ini mungkin dalam ayat ni, iaitu jidal. Jidal ni berdebat. Ada debat, kan? Selalu tengok debat, kan? Debat ni merupakan dakwah juga. Jadi kenapa dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan pelbagai metod ni? Kerana apa? Kerana mad'u ni berbeza-beza. Kalau dengan Firaun, macam mana kita nak berdebat? Macam mana kita nak berdakwah dengan dia, kan? Kalau dengan ulama, contohlah dengan profesor Yahudi, macam mana kita nak berdakwah dengan dia? Tapi dengan orang ramai, macam mana berdakwah dia? Maknanya Islam ini dalam Al-Quran itu sangat kaya, menceritakan pelbagai metodologi dakwah, ya? Dan ianya sangat sesuai. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menceritakan bahawa ada 3 cara kita untuk berdakwah dalam ayat ini, ya? Yang pertama adalah ianya mestilah dengan berhikmah. Hikmah. Bila saya cuba rujuk dan kupas makna hikmah ni, Masya Allah, begitu mendalam sehingga saya tak faham terus apa makna hikmah. Sebab dalam Al-Quran 20 kali Allah sebut perkataan hikmah. Di dalam 19 ayat, dalam 12 surah. Setiap ayat itu ada 11, ada lebih kurang dalam 20 ayat tu ada 11 makna hikmah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran ni, setiap perkataan tu kalau kita faham, Allahu Akbar, memang saya rasa memang betul-betul menginsafkan kita lah, kan? Jadi bil hikmah. Jadi saya nak rumuskan, dalam Al-Quran itu ada perkataan hikmah tu makna faham Al-Quran, faham As-Sunnah. Ada dalam Al-Quran itu makna faham tentang rahsia syariat ni. Apa makna rahsia syariat? Ada hikmah tu maksudnya keadilan. Apabila kita melakukan sesuatu, kita meletakkan pada tempatnya. Ada hikmah yang maksud tentang kebenaran. Ada hikmah bermaksud tentang nasihat. Ada hikmah bermaksud tentang kemampuan akal. Jadi ada 11 makna hikmah dalam Al-Quran. Dan apabila dirangkumkan keseluruhannya, saya boleh mengatakan bahawa hikmah itu adalah kefahaman, pengetahuan tentang pelbagai ilmu akibat kepada sebuah perbuatan. Maknanya kita melakukan sesuatu itu dengan kefahaman ilmu kita dan kita tahu apa akibatnya. That is hikmah. Kan? Kita tahu apa akibatnya. Dan ianya bukan boleh berlaku secara overnight ataupun secara satu hari satu malam. Ianya mesti berlaku secara berterusan. Sebab Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat
26, saya rasa tu 269 tak silap saya, ya. Allah SWT sebut yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, ya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi hikmah ni Allah SWT berfirman, dia kata Allah SWT berfirman yu'til hikmah, aku berikan hikmah man yasha, kepada yang aku nak. Maknanya hikmah ni bukan semua orang tau. Hikmah ni dipilih oleh Allah SWT untuk bagi hikmah. Bukan semua orang boleh dapat hikmah. Maknanya itu pasal kita kena humble, kena tawaduk kerana Allah pilih. Dan Allah kata, wa may yu'tal hikmah, siapa yang aku berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, padanya kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, mereka orang-orang yang berfikir, ulul albab. Jadi, apa yang saya boleh katakan di sini tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita kena mengajak untuk semua berhikmah dalam melaksanakan apa-apa sahaja ajakan, dakwah, nasihat dan sebagainya. Itu yang pertama, berhikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Saya dah terangkan tadi, apa itu? Pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik. Kita memberikan pengajaran yang baik kepada semua, kepada orang bukan Islam, kepada orang Islam, orang yang mengetahui, dan yang seterusnya yang di dalam kitab ini tidak dipanjangkan tapi saya gunakan, iaitu wajadilhum billati hiya ahsan, iaitu kita berjidal. Ya. Jadi apa yang boleh kita kupaskan di sini bahawa wal mau'izatil hasanah ini sesuai audiens, ya, apabila kepada orang-orang yang biasa ni, orang-orang ramai, ya, kita menunjuk pengajaran yang baik, ya. Hikmah ni kita nak kepada ulama-ulama, bila kita nak berdebat dengan profesor-profesor, nak berdebat dengan sarjana-sarjana ni, banyak kita berdebat secara dengan hikmah, ya. Namun begitu wajadilhum billati ihsan, nak berdebat. Jadi berdebat ni dengan degil-degil ni. Contoh orang Yahudi, kan, orang-orang yang cuba mempersoalkan, kita kena berdebat. Tapi Rasulullah kata, Allah SWT kata wajadilhum billati ihsan, berdebatlah kamu dengan baik. Berdebat kamu dengan baik. Tak apa. Jadi ada 3 perkara yang untuk di dalam ayat ini yang dinukilkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang saya boleh rumuskan bahawa dakwah itu ada pelbagai metod. Ada metod tarhib wa tanzir, ada metod tabligh, ada metod amar ma'ruf nahi munkar, mau'izatul hasanah, wajadilhum billati ihsan, ada yang ta'lim wa tarbiyah. Namun begitu kita lihat apakah metod yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis bab ke-20 ni. Jadi kita tengok apa yang Rasulullah guna metod. Sebab Rasulullah dia guna metod berdasarkan situasi, berdasarkan kesesuaian masa. Itulah kehebatan Rasulullah SAW. Apabila seorang pemuda datang, dia nasihat, memang berkenaan dengan pemuda tu. Dia tak bagi contoh untuk orang tu. Kan? Kalau orang wanita datang, memang dia bagi sesuai dengan konteks wanita. Dia tak bagi contoh lelaki ataupun apa, kan. Jadi itulah kelebihan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah menggunakan metod dakwah yang sangat-sangat agung, yang akhirnya dapat mencipta ketamadunan, yang akhirnya sehingga hari inilah kita dapat menikmati manfaat dan kelebihan yang syafaat yang diboleh Rasulullah SAW. Jadi kita baca hadis yang pertama, ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Anshari al-Badri radhiyallahu anhu. Kenapa dalam ni dia kata al-Badri? Siapa tahu? Kenapa dia kata al-Badri? Dan kena al-Palimbangi, al-Rambawi, dia kata Badui al-Badri. Betul, terbaik, ya. Jadi selalulah kita ni baru nak mengikut, saya tengok dulu tak ada. Sekarang ni adalah al-Palimbangi, al-Rambawi, kan, macam-macam lah, kan. Semacam-macam lah semua. Sekarang ni entah-entahlah, kalau daripada As-Sarambani, kalau sini Al-Ampangi, kan. Jadi daripada tempat-tempat, kan. Okey. Al-Kalantani dan sebagainya. Jadi memang itu merupakan budaya orang Arab lah, ya, macam Al-Qaradawi itu daripada Al-Qaradawi, kan, dan sebagainya. Tak apa. Itu benda-benda yang baik kita boleh ikut. Tapi Al-Badri ni ada dua pandangan Abu Mas'ud bin Uqbah ni.
Abu Mas'ud bin Uqbah ni memang hebatlah. Namun begitu beliau taklah meriwayatkan banyak hadis. Ada yang mengatakan 102 hadis lebih kurang, banyak tu lah, tak banyak. Namun begitu di antara yang awal-awal memberikan bai'ah kepada Rasulullah SAW kerana beliau terlibat dalam Aqabah, Bai'atul Aqabah kedua. Dan ada dua riwayat kenapa gelaran Al-Badri, kan? Yang pertama sebab dia dikatakan sebagai ahli Badar. Jadi Al-Badri lah. Ahli Badar ni power. Kalau sebut ahli Badar ni memang confirm syurga. Sebab Rasulullah SAW dia pernah bersabda, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Buatlah apa saja sebab dah dia ampunkan dosa-dosa kamu. Orang Badar ni. Dia bukan dia special lah, special. Ahli Badar special. Jadi kalau daripada saat itu maknanya Abu Mas'ud ni memang special lah. Memang special. Namun begitu, adakah apabila dia special, ahli Badar, adakah dia tak buat dosa? Adakah dia tak buat dosa? Dia ada buat dosa juga, kan? Tapi dia bertaubat, kan? Kalau kita ada buka ada kitab yang ditulis oleh Profesor Shanqiti, Muhtar Shanqiti. Kitab ni dia agak tinggi, tapi kena bersedialah untuk berlapang dada, kerana beliau menceritakan tentang pertikaian para sahabat, yang menceritakan bahawa ahli Badar pun ada membuat dosa-dosa, ada yang dosa besar pun ada. Tapi begitu bertaubat cepatlah, mana ghafartu lakum. Tapi tak apa, itu tak perlu kita tahu. Kalau nak tahu, kita ada buka kitab lain nanti setelah bila dah habis basic-basic. Itu untuk ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi, untuk kita bersedia untuk melihat pertikaian para sahabat. Okey. Dan Abu Mas'ud ini merupakan bapa mertua kepada Sayyidina Hasan Ibn Abi Talib. Maknanya memang kerabat keluarga lah, memang berkeluarga dengan keluarga Sayyidina Ali lah, bapa mertua kepada Sayyidina Hasan. Dan memang Abu Mas'ud ni terkenal lah, dan dianggap sebagai orang yang agak panjang umurnya, dan dapat melihat beberapa kisah besar ketika apa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Okay? Hadis ini daripada Abu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, "falahu mislu ajrin fa'ilih," kan? Maka baginya pahala, ajr, pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Maknanya dekat sini, hadis ini menunjukkan bahawa kalau kita nak pahala banyak, kita kena berdakwah, ataupun kita kena mengajak kepada kebaikan. Kalau kita berdakwah ataupun kita buat baik, ianya mungkin sekali, one off. Tetapi apabila kita mengajak kepada kebaikan yang berterusan, maka ianya akan falahu mislu ajrun fa'ilih. Maknanya kebaikan baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini menceritakan tentang melaksanakan kebaikan dan menunjukkan jalannya kepada orang lain akan menjadi salah satu daripada penyebab kepada amal soleh. Hadis ini pendek. Saya tak nak syarah panjang, sebab saya nak syarahkan hadis yang panjang sedikit yang kita boleh lihat lebih lagi maknanya. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah ni kita tak syarahkanlah dia punya biografi dia, sebab kita dah selalu sebut Abu Hurairah ni, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a," tadi dalam Al-Quran guna ud'u, kan? Man da'a, barang siapa yang mengajak ila huda, ke arah kebaikan, huda, hidayah, kana lahu minal ajri, maka ia memperolehi pahala, mislu ujurin, maknanya seperti mana pahala orang yang man tabi'ahu, mereka yang mengikutnya, tabi'in pengikut, man tabi'ahu, la yanqus, tanpa mengurangi pahalanya, yanqus, zalika min ujurihim syai'a,
mereka sedikit pun, tak mengurang sedikit pun. Oh, ini yang pahala power. Ya, kita ajak kebaikan, ya, dan kebaikan itu adalah yang berterusan, maka pahalanya sama seperti mana, dan tidak mengurangi langsung sedikit pun. Tapi tak berhenti kat situ. Rasulullah tak berhenti kat situ. Rasulullah kata apa tadi? Dia bagi tarhib dulu, kan? Tadi dia bagi apa? Tabsyir. Dia bagi tabsyir, maknanya kalau buat baik dapat pahala. Tapi Rasulullah bagi juga tanzir. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, kana alaihi, maka ia memperoleh dosa, minal ithm mislu asami man tabi'ahu, maka ia memperoleh dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, ya, tanpa sekali lagi, la yanquz zalik min athamihim syai'a. Sama juga. Jadi dalam ini Rasulullah menggunakan teknik tadi, iaitu tentang tabsyir wa tanzir. Ya, bagaimana Rasulullah bagi motivasi ni, buat pahala. Kalau kamu mengajak kepada orang lain, orang tu buat, mengajak lagi, kamu dapat pahala seperti mana orang tu buat, dan tidak berkurangan walau sedikit pun. Tapi kalau kamu ajak kepada maksiat, kan, ajak kepada maksiat pun tak berkurang kat dosa dia. Maknanya Rasulullah menggunakan pendekatan dakwah yang begitu hebat, dengan memberikan kepada kedua-duanya. Jadi di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab ilmu bab orang yang menciptakan tradisi baik dan buruk. Jadi pentingnya untuk kita mencipta tradisi, untuk mencipta satu legacy yang baik. Itu yang penting, ya. Sebab katalah kita mencipta satu dalam tradisi yang baik. Sebagai contoh, kita buat bacaan maksurat subuh, kan, beramai-ramai. Itu lepas tu orang ikut, pahalanya akan berterusan. Masya Allah, ya? Jadi cuma dekat sini apabila Rasulullah SAW menggunakan perkataan huda wa dhalalah. Huda wa dhalalah. Jadi huda ni, dia lebih kepada perkataan huda ni ialah kebaikan. Dan selalu kita sebut hidayah, kan? Kebaikan, petunjuk, huda, petunjuk. Dan dhalalah. Dhalalah ni kan kesesatan. Ini kesesatan. Jadi apabila Rasulullah SAW menggunakan perkataan ini, hidayah wa dhalalah, ya, hidayah ni adalah kebaikan dan dhalalah ni adalah keburukan. Namun begitu, apa yang dimaksud dengan hidayah ataupun huda ini? Iaitu ila huda, wa man da'a ila huda, kebaikan. Jadi selalu kita bicara tentang, kita berdoa, so, moga-moga kita mendapat hidayah wa taufiq. Kita tak sebut hidayah, kan? Moga kita dapat hidayah, kita taufik. Kenapa kita sebut doa, moga-moga ya Allah berikanlah aku hidayah dan taufik, kan? Mesti ada sebab dia, kan? Jadi para ulama apabila membicarakan tentang hidayah, dia ada kategori-kategori hidayah. Hidayah. Dan hidayah ini dia adalah milik Allah. Nabi Muhammad, Rasulullah pun tak boleh bagi hidayah pada orang. Dia adalah milik Allah SWT. Jadi kelebihan hidayah ni, dia adalah milik Allah. Tak ada siapa-siapa pun. Sebab Allah SWT kan pernah tegur Nabi, kan? Nabi kan nak memberikan kepada Abu Talib, kan? Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Qasas 56. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak hidayah, kita kena betul-betul, kerana kita kena direct kepada Allah. Tak adanya dapat hidayah daripada ada wali ke, kan, daripada ada petunjuk tawasul, tak, sebab hidayah daripada Allah SWT. Jadi kita kena memahami bahawa bila kita mengajak kepada kebaikan dan mengeruk kebaikan dan berhidayah, kita mesti direct terus kepada Allah SWT. Saya selalu bagi contoh lah, kalau kita nak jumpa dengan, katalah kita nak jumpa dengan Agong, kan? Nak jumpa dengan Agong, kita boleh jumpa direct, tapi kita cari orang lain lagi. Nak pertengahan, nak juga jumpa, susah-susah kita cari orang lain, tapi kita pergi direct. Jadi dia kata bahawa kalau kita nak jumpa, nak dapatkan hidayah, kita direct pada Allah, tak perlu ada orang tengah.
Kita kena direct kepada Allah SWT, ya. Dan hidayah ni ada peringkat dia. Ada hidayah ammah, hidayah yang umum, ada hidayah yang khusus. Ada yang hidayah diberikan oleh Allah SWT, hidayah kita untuk mendapat Islam, iman, umum. Ada yang hidayah diberikan secara khusus, adalah diberikan iman dan Islam, tetapi ma'rifah, keilmuan, Allah bagi hidayah lagi. Itu kelebihan. Dan kenapa ada kita sebut taufik? Kan? Sebab taufik ini, hidayah ini adalah petunjuk cahaya Allah untuk kita beriman. Namun begitu tidak cukup. Kerana taufik ini adalah hasil daripada hidayah itu adalah pelaksanaan kepada hidayah itu. Itulah taufik. Maknanya apabila kita beriman kepada Allah, apabila kita memeluk Islam, kita semayang, kita kena mendapat taufik untuk kita bertenaga, mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Itulah taufik. Itu sebab kita doa supaya kita jangan dapat hidayah saja. Kita kena mendapat taufik juga. Kan? Itu perkataan yang sangat penting, iaitu taufik, iaitu hidayah ni petunjuk, taufik ni kekuatan, ya, untuk kita melaksanakan setelah kita mendapat hasil daripada hidayah itu tadi, ya. Alright. Kemudian dolalah. Kita dah bincangkan bab dolalah sebelum ni, tentang apa itu makna dolalah dan sebagainya. Namun begitu di sini adalah apa yang disebutkan di sini adalah dolalah ini boleh berlaku kepada beberapa perkara. Okey, yang pertama, dolalah kesesatan ini dalam iktiqad, dalam akidah kita. Kan? Dalam setiap kali khutbah disebut ahli sunnah wal jemaah. Kan? Kita punya tasawuf Imam Ghazali, Junaid Baghdadi. Kita punya akidah kita apa? Dengar tak khutbah ni? Kan? Imam Asy'ariyah, kan? Maturidi, kan? Itu dia tiap kali khutbah sebut. Tak apalah. Okey? Iktikad, maknanya kita kena elakkan, maknanya kita kena ajak kepada orang untuk betulkan akidah. Akidah sahihah, akidah yang betul. Yang kedua, dolalah tu adalah dolalah yang melihat amaliyah daripada aktiviti dia. Ya? Maknanya dia melaksanakan dolalah kesesatan. Contohlah dia sembahyang, katalah dia buat solat secara niat je. Dia tak perlu solat betul-betul. Itu dolalah secara perbuatan, ya. Yang kedua adalah tariqiyah. Ketiga tariqiyah, iaitu sebagai gaya hidup, jalan hidup. Maknanya dolalah dia punya gaya hidup dia minum arak, dia berjudi. Itu pun adalah dolalah, kesesatan dalam cara hidup, ya. Dan ada juga kesesatan yang lain, dipanggil kesesatan dolalah ilhamiyah. Ilhamiyah. Maknanya pemikiran dia pun dah sesat. Maknanya dia percaya bahawa, katalah dia percaya bahawa Allah itu ada kat dalam poket dia, ataupun dia percaya Nabi itu ada dekat tepi dia, ataupun tengah duduk, sebagai ilhamiyah. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dolalah yang kita kena elakkan, yang kita kena boleh ajak supaya kita bersihkan perkataan kesesatan-kesesatan. Dan dolalah yang selalu disebut dalam itu adalah sebagai contoh sesuatu yang tidak dilaksanakan ataupun menyalahi syariat Islam, menyalahi daripada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Itu di antara beberapa pengajaran yang kita boleh sebut. Jadi yang pertama, mutiara hadis ini adalah hadis ini menjadi penyebab suatu perbuatan dan orang yang mengamal itu sama-sama mendapatkan akibatnya berupa siksaan atau pahala. Maknanya pahala pun sama, dosa pun sama. Okey. Namun begitu, ini yang bila saya lihat hadis ni, dia mengingatkan saya kepada hadis yang sangat famous, yang betul-betul relevan dengan hadis ni. Walaupun tak disebut oleh Imam Nawawi, tapi dia relevan dan sangat impactful lah kalau saya kongsikan dengan semua, iaitu tentang hadis tentang taflis. Taflis. Apa itu taflis? Hadis muflis. Kan? Semua tahu kan hadis ni kan? Kan? Hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Dia sangat berkaitan dengan hadis ni. Sebab hadis ni dikata siapa yang ajak kepada kebaikan, dia dapat pahala. Siapa yang ajak kepada dosa, dia pun dapat pahala. Seperti mana orang yang melaksanakannya dapat pahala, seperti mana orang yang melaksanakan dapat dosa, wal tidak berkurang sedikit pun. Ini katakan sebagai bahawa kita sebenarnya sama ada kita boleh membuat, dipanggil sebagai amal jariah dan juga dosa jariah, kan? Tahu apa itu amal jariah?
amal kita mengalir pahalanya dalam kubur seronok. Ada juga dosa yang mengalir dosanya dalam kubur teruk kita kena dengan malaikat. Sebab apa tau? Hadis ni, ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflis. Atadruna manil muflis. Kamu tahu tak siapa orang muflis? Kan? Kalau kat Malaysia ni orang muflis orang yang tak nak mampu bayar hutang lah. Kan? Alright? Qalu, maka para sahabat pun kata, qalu, sahabat ramai-ramai katalah. Okay? Al-muflis fina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la lahu dirhaman wala dinar wala mal. Maknanya tidak ada apa? Tidak ada dirham, dinar, tidak ada harta. Kan? Itu yang muflis. Betul lah muflis yang kita maksudkan, iaitu orang yang tidak mempunyai dirham wa dinar. Dalam zaman-zaman dulu, zaman sekarang ni kita gunakan mata wang fiat. Mata wang fiat tu mata wang kertas tu. Dulu-dulu dia pakai dinar wa dirham. Emas betul tu. Kalau perak, perak betul. Zaman sekarang duit kita tu tak ada harga, tapi kita percaya itulah harganya. Maknanya duit kita itu pun mempunyai satu dia panggil sesuatu yang tidak mempunyai value sebenarnya. Tapi ini ada. Maknanya apa yang saya nak beritahu bahawa apa yang difahami oleh para sahabat, muflis itu orang yang tidak mempunyai wang, tidak mempunyai harta. Ya? Qala, jadi Rasulullah kata apa? Qala, Rasulullah kata Al-muflisu, maknanya orang yang muflis, min ummati, daripada umatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, mayyati, yang dia datang bi salatin wa thiyamin wa zakatin, dia datang dengan solat dia, hebat. Dia datang dengan puasa dia, wa thiyamin, kemudian dia datang dengan wa zakatin, dengan zakat dia, hebat. Ya, wa ya'ti qad syatam irda, maka dia, tetapi dia datang dengan maki-makian, mencerca orang. Hadza wa qadhafa hadza wa akala mal, dan dia juga memakan harta orang lain. Wa daraba hadza fayuqadu fayaqtassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatihi qabla an yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum faturiha alayhi summa turiha finnar. Ayat ni panjang. Dia datang dengan pahala, dengan puasa, dengan zakat, namun begitu dia banyak maki orang, dia banyak mencerca orang, dia banyak ambil harta orang, ya? Dan segala kebaikan itu dia bawa dengan kebaikan yang solat tu tadi, akhirnya habis pahala puasa dia, habis pahala, tapi dia masuk neraka. Itulah orang muflis. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kaitkan di sini, hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang Abu Hurairah. Apa yang nak saya di sini, bahawa dalam hadis yang sebentar tadi, iaitu tentang mengajak kebaikan, kita buat sebaiknya. Namun begitu, kita kena ingat, janganlah kita melakukan dosa jariah, dosa-dosa yang mengalir. Ini sebagai dosa berantai. Saya sebagai dosa berantai. Ya? Kita ni, kalau kata kuatlah solat tu bolehlah kan, puasa, ingatkan dah cukup dah dengan kita punya amal itu. Namun begitu Rasulullah kata orang yang muflis ni, dia dah belagak dah dengan harta dia kan, dengan pahala puasa, pahala zakat dan sebagainya. Tapi tengok dosa dia mengalir tu, dia multiplying dosa dia, last pun tak cukup nak cover pahala yang ada. Ya? Dan itulah yang disebutkan kepada dosa jariah, dosa yang berterusan. Saya bagi contoh tuan-tuan, sebab hari ini terlalu banyak dosa jariah, dosa yang mengalir seperti sungai, yang dilakukan tanpa kesedaran kita. Sebagai contohlah, kita share dalam Facebook, kita share dalam Telegram, dalam WhatsApp, kita share benda fitnah. Katalah kita memfitnah seorang itu berzina ataupun melakukan apa-apa, kita share. Kita share pada satu grup, ada 100 orang. Seorang tu share kepada grup lain 100 orang, multiplying. Dan kita dah mohon maaf dah pun, tapi dosa tu mengalir lagi.
dosa itu mengalir lagi. Itulah yang sangat menakutkan pada hari ini, diingatkan oleh Rasulullah SAW ni. Maknanya hadis ni relevan sehingga hari ini, bahawa kita jangan sesenang-senangnya mengongsikan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi marilah kita bersama-sama kongsi perkara yang dah tahu. Contoh, kita kongsi satu hadis sahih setiap hari, confirm pahala. Kongsi satu hadis, satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya, confirm dapat pahala. Kongsikan kebaikan, confirm dapat pahala. Jadi tuan-tuan, apa yang saya boleh rumuskan pada malam ini, marilah kita sama-sama ajak dan kongsikan perkara-perkara kebaikan, dan stop untuk kongsikan perkara-perkara kejahatan ataupun kita tak tahu. Yang saya menakutkan ni, kadang-kadang ustaz sendiri, orang agama sendiri yang berkongsikan sesuatu yang dia tak tahu, dan akhirnya ianya adalah fitnah. Dan saya tak tahu bila masa dia nak minta maaf. Satu, dia nak minta maaf kepada orang tu, tapi dosa yang dah sampai ke saya tak pasti sampai bila dosa dia, sebab dia dah berantai tu. Ya Allah, kita tak tahu. Janganlah kita jadi muflis, tuan-tuan. Janganlah kita jadi muflis, kerana kita jadi orang yang paling rugi. Kerana kita dah buat kebaikan tadi, kita dah buat solat, kita dah berpuasa, kita dah berzakat. Janganlah jadi muflis. Ada banyak contoh-contoh yang boleh dikongsikan di dalam media sosial. Dan pada saya, media sosial membuka satu floodgate untuk kita melaksanakan kebaikan yang mengalir pahalanya, dan juga kejahatan ataupun dosa yang mengalir pahalanya. Jadi sama-sama pada hari ini untuk kita memfokuskan berdasarkan pada hadis tadi, supaya kita dapat berkongsi, kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hidayah, hidayah untuk kebaikan, hidayah kepada perbuatan, hidayah dan taufik, dan akhirnya untuk mengelakkan kita daripada kesesatan. Janganlah kita elakkan ajak orang lain kepada kesesatan, kepada keburukan. Saya rasa dah alright, nanti kita boleh kupas lagi surah An-Nahl, kenapa dia lebah. Bahawa ada beberapa tafsir yang menceritakan tentang binatang dan haiwan-haiwan di dalam Al-Quran, kan? Maknanya apabila Allah SWT menggunakan perumpamaan haiwan-haiwan ini, semuanya mempunyai makna yang tersirat, yang mendalam, dan sesuai juga dengan konteks pada waktu itu untuk mudah difahami. Sebab dalam hadis yang seterusnya, Rasulullah guna unta merah, kan? Rasulullah kata, bagilah kamu tu, dia kata kerana kebaikan dia lebih baik daripada unta merah. Kenapa Rasulullah guna unta merah? Kan? Kenapa Rasulullah guna unta merah? Sebab pada waktu itu unta merah ni macam Porsche lah, macam Lamborghini lah, kan? Macam Rolls Royce lah, kan? Dapat mahal. Saya cek tadi, berapa harga unta merah ni? Kalau kat Jepun $1 juta. Kalau kat Jepun, kalau dekat kawasan Arab ni puluhan, ratusan ribu harga dia unta merah ni. Tapi saya tak pernah makan lah. Tak pernah tu. Dia hebat lah waktu itu, kan. Jadi kenapa dia gunakan An-Nahl, nanti kita boleh rujuk secara mendalam. An-Nahlu, An-Namlu, Al-Fil, banyak, kan, surah-surah menarik. Jadi sebagai permulaan kepada yang bertanya tadi, kita boleh cari kitab itu, dah ada dalam Amazon pun ada dalam tu, kisah-kisah haiwan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah haiwan dalam Al-Quran, ya. Namun begitu, lebah ni kalau kita kaji daripada saintifiknya, lebah ni adalah sesuatu yang luar biasa lah, sistematik dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Okey, mungkin saya nak rumuskan di sini. Saya rasa saya dah sampai ke tahap isyak dah. Apabila kita menggunakan perkataan ud'u, saya lupa saya nak sebut bahawa kenapa Allah SWT menggunakan perkataan ud'u ataupun perkataan da'a yad'u. Kerana kalau setakat ajak, ianya adalah setakat ajakan. Tetapi apabila perkataan ud'u, dakwah, ia bukan setakat ajakan tau, tetapi ajakan yang sistematik. Sistematik, itu perkataan dakwah.
Ya, itu sebab dalam Al-Quran dia ada tabligh, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada tanzir, ada tabsyir. Sebab apa? Sebab dakwah itu mendalam maksudnya, iaitu kita mengajak orang lain untuk mengenal Allah, untuk membuat kebaikan dengan sistematik. Ya, maknanya apabila kita mengajak orang lain kebaikan tadi, dan hadis tadi, mesti sistematik. Bukannya kalau koboi kan, bukan koboi ataupun bukan secara sembrono, tetapi mesti dengan sistematik, secara berilmu. Kalau kita jumpa orang, tak adalah kita jumpa dengan orang kafir untuk berdakwah, kita gunakan Al-Quran sesuai? Mungkin belum sesuai, kita gunakan logik sebagai contoh, kan? Ataupun kita jumpa dengan orang asli, tiba-tiba kita pun baca ayat Quran kat dia. Mana dia nak faham? Jadi kita gunakan ilmu yang ada. Kalau budak kecil pula, tiba-tiba aja kita suruh dia, kan, okey, buat solat 5 waktu. Mana dia budak kecil? Jadi kita kena berlaku secara sistematik. Dan di antara contoh yang diberikan oleh Allah SWT tadi tu, iaitu wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan contoh dia dalam ini pula, Rasulullah buat, kalau kamu buat baik, pahala dia mengalir. Kalau kamu buat jahat, dosa neraka mengalir pahala. Jadi itu di antara contoh-contoh cara bagaimana untuk kita mengajak kepada kebaikan. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ada manfaat dan kita boleh sambung lagi kupasan-kupasan hadis ini. Saya merasakan bahawa apabila kupas hadis tadi sebenarnya ianya sangat mendalam, dan saya harapkan kepada semua selepas ini boleh balik ke rumah dan boleh baca kitab ni dan boleh rujuk juga syarahan-syarahan yang lain, kerana saya rasa bahawa proses menuntut ilmu di sini adalah hanya permulaan, tetapi balik rumah itulah penerusan kepada proses untuk kita mencari ilmu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.